Yes. Test 1 2 test. Cubaan test. Aku nak panggil nama kau apa? Aku pun nama kau apa? Aku dah sampai Alif je. Alif Ha. Dalam ni Alif. Kau? Syafiq lah, Syafiq. Tak biasa. Tak biasa. Dia tak dia sebut. Kau sebut je lah apa-apa. Alright, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku on The Cerita Je Podcast, episod yang ketiga. So today aku ada special guest. Korang tak kenal. Kalau korang kenal dia, korang special lah. Betul tak? Kalau korang kenal dia, maksudnya korang dah satu langkah melakukan kebajikan yang baik. Alhamdulillah. Kau kenal dia. Betul insyaAllah. Right, so this is my friend. Kita kenal way back 17 tahun dulu. Betul, lama dah. 17 tahun weh, dah tua siut. Lama weh. Dekat Lendu, Melaka, and then masa tu diploma. Betul. After that kita ke Shah Alam. Betul. Lepas tu aku tak tahu kau kat mana dah. Alih-alih aku nampak dia associate dengan satu pusat jagaan. Betul. Yes. Okay, tell me more about yourself, Mamu. Your history lah. Kita daripada Melaka apa semua tu. Ya. Mamu Mamu. Syafiq. Right. Okey lah. Dekat Melaka, kita belajar dulu orang panggil Mamu. Okey lah, nama saya Syafiq, Muhammad Syafiq Mohiuddin. Memang dulu kita belajar sama-sama. Kita di diploma UiTM Mass Communication, Lendu, Melaka. Lepas tu degree saya buat PR. Masih di Shah Alam, UiTM. UiTM di hatiku. Yes. Okey, selepas daripada tu adalah kita berniaga, saya ada berniaga, aku adalah buat beberapa perkara dan masih lagi berjalan sehingga sekarang. Dan dalam masa yang sama sebenarnya aku ni dah dididik dengan kerja kebajikan dari kecil lagi. Zaman-zaman belajar dulu pun aku dah ikut dah sebenarnya Bapak akulah mentor dalam kerja-kerja kebajikan ni. Dia ni kalau insyaAllah ramai orang kenal lah. Dia membantu dari segi aspek pasien-pasien hospital yang perlukan penempatan, yang perlukan bantuan di hospital-hospital. Dia dulu bekerja di hospital kerajaan sebagai last ketua jabatan pegawai kerja sosial perubatan hospital Ampang lah yang terakhir. Jadi aku ni dibesarkan dengan kehidupan ikut dia, membantu orang. Aku umur belasan tahun dulu aku dah ikut pergi hospital. Time tu dia bertugas kat Hospital Kajang. Belasan tahun aku ni dah dijadikan sukarelawan hospital. Dah volunteer lah? Volunteer hospital. Tapi ketika tu kau budak-budak, kau tak tahu nak buat apa kau tahu. Paksa rela ke? Paksa rela lah sebab benda ni dah ikut daripada kecil. Jadi bila kau budak-budak lagi kau tak tahu nak buat apa, kau tahu apa bapak aku buat? Dia siapkan satu troli. Zaman tu handphone semua tak ada. Jadi apa dia buat? Kumpul buku-buku, majalah, segala-gala bagai. Dia suruh aku tolak pergi ward ke ward. So daripada situlah aku start. Aku dengan adik aku. Aku ingat lagi. Kami ni dah lah malu-malu mula-mula. Lepas tu nak kena pergi ke ward-ward Hospital Kajang, bawa tolak troli, bawa buku. Tapi menariknya sebab kita masuk lah ward bersalin, kita masuk. Zaman tu orang tak pakai handphone, nak baca tak ada apa-apa bahan. Jadi bila kita hantar buku, pagi kita pusing. Seronok lah. Dia orang macam kita mobile library lah, kita panggil mobile library. Dia orang ambil, nanti petang kita datang collect balik. Kat penjara tu yang tolak dekat sel-sel kan. Betul. Nak baca apa, nak tengok kan. Dia orang pilih lah buku-buku, majalah apa semua. So itu daripada kecil. Dan selepas pada tu bapak aku pula dia memang ada juga buka pusat jagaan. Pusat jagaan Nur Hasanah di Beranang. Penempatan untuk warga emas, sama je konsep, yang dibuang, yang diabai, yang memang family semua buang. Anak-anak tak nak ambil. Tapi kat sana lelaki saja, yang sana dah 18 tahun dah. Masih ada sampai sekarang? So daripada 2006 kat sana sampai sekarang masih lagi operasi. Jadi daripada situ pun kawan-kawan aku tarik. Ramai dah kawan-kawan Meskom aku bawa ke sana. Zaman-zaman belajar. Antaranya tu kau tak sampai lagi. Nanti kena datang. Yes. So aku bawa ke sana, tengok, bantu, buat kerja-kerja charity. Jadi kat situ kita dapat timbul keinsafan. Kita timbul yalah, kita nak tolong orang. Rasa kita nak menolong orang yang susah. Dan selepas tu pada tahun 2016 ayah aku dan beberapa rakan dia, yang rakan-rakan dia yang dalam ni semuanya dah veteran dah. Aku je yang paling muda aku rasa lah sekarang ni kerja-kerja kebajikan ni. Kita tubuhkan satu NGO. Kita fokus kita buka lagi pusat jagaan yang kebajikan percuma. Kita nak bantu, kita panggil warga emas. Warga emas yang memang dibuang, diabai.
Kalau kau nak tahulah kes-kes warga emas, panjang ni kalau aku cerita. Kita kat sana. Aku suka orang macam ni, guest macam ni. Yang aku tanya satu soalan je. Cuma sikit-sikit habis dah cerita dah. Okay, alright. So itulah bila kau cakap kau buka yang baru 2016 tu, itulah pusat jagaan Mahmudah. Betul. Alright. Betul. Yang 2016. kau sendiri hands on, yang Betul. kau sendiri manage dan sebagainya lah. Betul. Alright. Okay, tadi kau ada cakap pasal orang tua yang diabaikan, orang tua yang ditinggalkan, yang dalam fikiran logik aku, macam mana orang tu boleh ditinggalkan? Macam mana orang tu boleh diabaikan? Mana datang orang-orang yang diabaikan ni? Okey, terus terang aku bagi tahu konsep kami di pusat jagaan, kita terima kes-kes rujukan dulu. Jadi kami terima rujukan daripada hospital satu Malaysia ni. Yang hantar kat kami daripada Penang ada, daripada Kelantan ada, daripada Pahang ada. So semua akan rujuk kepada kita. Dan juga JKM, pihak JKM sendiri pun hantar kepada kita patient, bakal penghuni kepada kita untuk kita jaga. Diorang ni semua dibuang bila sakit, mak ayah kau ni sakit, dia tinggalkan kat hospital, lari, kabur. Dia pergi konon-konon hantar, selesai, dapatkan rawatan kat hospital, ya, lepas tu tak melawat, tak tahu hilang je. Ini realiti. Aku kadang-kadang sedih. Kalau aku terus terang, kalau kes yang jadi macam ni majoriti Melayu. Aku terus terang kat hospital kerajaan kita masalah lambakan waris yang tak dituntut ataupun patient yang tak dituntut ni ramai. Bukan kata yang dah meninggal tak dituntut. Bukan. Yang masih hidup lagi. Ini yang masih hidup, mak ayah kau dah sakit, dah terlantar, dia dah potong kaki, dia tinggalkan kat hospital, ada yang jahat lagi dia tinggalkan emergency, belah terus. Jadi memang boleh. Tak dapat ward lagi. Dia tak dapat buat pun lagi. Ada yang tinggal kat depan emergency je, tinggal terus. Jadi ini realiti. Ini apa yang jadi kalau kau nak tahu kat Malaysia ni, kat Malaysia kita cerita kat Malaysia ni. Kita nak bentuk tamadun kita, tapi kau tengok macam ni, kes macam ni berlambat lagi sebenarnya. So kalau katalah dalam dunia ni, dalam Malaysia ni tak ada wujudnya pusat jagaan Mahmudah ni, memang hospital tu menjadi lambakan orang tua lah. Ini adalah antara sebab-sebab kenapa masalah katil penuh di hospital kerajaan. Terus terang aku bagi tahu. Tapi kadang-kadang orang tak highlight perkara ni. Betul. Orang tak highlight. Katil patah. Betul. Ini bukan masalah penuh sebab apa. Dia sebab tak dituntut ni. Kemana dia orang nak hantar? Hospital pening kepala. Nak keluar dah patut discharge pada ward. Nak hantar ke mana? Call cari anak tak mengaku, tak nak tuntut, tipu. Call tak dapat kalau yang jenis hantar daftar apa semua adalah nama warisnya, boleh juga call. Ini kalau yang hantar dekat emergency je, betul, tapi register. Kebanyakannya pihak di hospital kita ada Jabatan Kerja Sosial Perubatan, dia ni akan menilai, mencari keluarga, mencari waris. Memang majoriti yang kes-kes ni dibuang lah. Macam-macam alasan tu kita dah tahulah. Nanti dia datang lah, besok lah, lusa lah, tak datang-datang. Syafiq, kau start 2016 pusat jagaan Mahmudah. Berapa orang yang first initial tahun kau buka tu, berapa orang menjadi penghuni rumah ayah? Okey, dekat Mahmudah ni mula-mula kita buka tahun pertama 2016 tu, kalau tak silap aku dekat 30 orang dah masuk. Sekejap je. Aku cakap kau, kalau aku nak penuhkan katil, kau bagi aku 100 katil pun, sekejap. Kau bagi aku sebulan je, aku boleh penuhkan. Aku boleh penuhkan. So 30 orang up until today, this date, berapa yang kau dah jaga? Sekarang ni, sampai sekarang kita ada 45 orang penghuni yang sekarang ada. Tetapi dalam rekod yang kita ada, keluar masuk patient, ada juga yang meninggal apa semua, dah dekat 250 orang yang kita telah bantu lah. Yang kita telah bantu. That's a lot. Aku kadang-kadang itulah cakap, kesian dia orang. Meninggal pun kita panggil anak-anak tak nak datang. Reality bro. Ni reality bro. Panggil anak tak nak datang. Aku nak compute tau. Aku nak I want to do my own math. Dia tinggal satu hal. Dia dah tak ambil mak dekat hospital. Lepas tu pergilah ke pusat jagaan Mahmudah. Sampai sana dah lah dibela. Tak bayar. Betul, percuma. Dah mati pun, dah meninggal pun tak ambil. Kau tinggal tanam je. Pun ada juga macam tu. Habis tu kalau macam tu, end up macam mana, siapa yang uruskan, siapa yang itulah, ini semualah jatuh bawah kos Mahmudah. Mahmudah dah jadi tanggungjawab, jadi keluarga dah. Kita lah jadi waris kepada penghuni-penghuni kita yang ada kat pusat jagaan. Kalau dia tu tinggal tanah ke kat Mahmudah, okey juga. Tak, masalahnya kalau kita dapat trace, ada rekod nombor anak, nombor apa kan. Kami trace, kami call. Aku call. Ni bagi tahu ni ayah dah meninggal ni, macam mana kita nak uruskan, macam mana? Oh, encik uruskan je lah. Kami dekat airport nak pergi bercuti ni, encik uruskan je lah.
Engkau dah tak payah. Ini realiti. Engkau dah tak payah jaga dah kot. Dah tak jaga percuma. Sekarang meninggal pun bagi alasan lagi. So bila kau kata maksudnya bila dah meninggal kau call, maksudnya sebelum dia meninggal tu masa dia berjaga pun mestilah kau dapat call juga kan? itulah semua yang takkan datang. Kita call, kita minta kadang-kadang bukan apa. Kita kesian kat mak ayah dia orang ni. Mak ayah dia orang ni yang minta, carilah anak, panggillah datang, raya datanglah ambil. Tak ada. Macam-macam alasan. Duit lagi campak tak pun tak? Duit memang tak ada lah. Duit 1 sen pun tak ada. Sampaikan ada yang meninggal, kita call anak, kita panggil, datanglah uruskan ke apa. Dia tanya, saya kalau datang saya kena bayar ke encik? Pun ada. So kau nak cakap macam mana? Reality. So this is reality sekarang. So and itulah benda yang kau hadapi since 2016 bila buka pusat jagaan Mahmudah ni. Okay, kita bercakap pasal cost kan. Obviously benda tu memang dia orang tak bayar 1 sen pun benda semua. Betul. Macam mana you guys sustain? Macam mana you guys can keep up with this charity work? Tell me more about it. Betul. Sebab orang tak tahu tak nampak gambaran macam mana you guys dan survive. dekat luar ni orang tak tahu tentang kewujudan pusat-pusat macam kami tau. Ya, betul. Pusat-pusat yang betul-betul kebajikan. Aku senang nak cerita kat orang ramai biar orang tahu. Pusat jagaan ni ada 2 jenis. Yang berbayar dan juga yang kebajikan macam kami. Betul. So berbayar tu lain. Itu dah konsep kau mampu, kau rasa nak bagi lebih kepada mak ayah kau hantar sana. Tak ada salah. Tak ada salah. Jangan salahkan kadang-kadang orang hantar ke pusat jagaan yang berbayar. Itu kadang-kadang mak dia nak ada aktiviti, ayah dia nak ada aktiviti, nak ada kawan. Tak ada orang tolong. Rumah seorang apa jadi macam mana. So itu tak ada masalah. Itu okey. Pergi hantar yang berbayar. Betul. Tapi ini yang percuma ni. Yang kita orang kena sustain sendiri, kami kena cari dana sendiri, kami kena bagi makan, minum, rawatan. Kau tahu tak rawatan hari-hari kita punya van akan bergerak ke hospital sebab semua ni yang datang ni semua sakit. Bukannya orang muda-muda. Semua yang terlantar ada dekat 20 orang ada kat kami. Terlantar bang. Yang bedridden lah. Bedridden pun terlantar, kita uruskan makan, pakai, mandi semua. Pampers mesti kan. Itulah benda-benda kos-kos yang tinggi. Jadi untuk Mahmudah aku terus terang kos operasi kita 65,000 sebulan tau. So 780,000 setahun. Itulah makanan dia, ubat-ubatan dia, rawatan kami. Yalah kami ada petugas yang menjaga, gaji nak kena bayar. Kami ada 15 orang petugas yang yang nak kena bayar gaji. Lepas tu nak siapkan makan, tempat tinggal, rawatan, ubat-ubat tu lah yang mahal antaranya lah. Lepas tu yalah nak bagi keselesaan untuk dia orang, aktiviti, ada ustaz datang mengajar. Kita ada pengajian. Ini bukan apa tempat campaan mak bapak lepas tu. Aku geram pula dengar cerita ni. Kadang-kadang betul. Aku nak biar orang kat luar tahu. Orang kat luar, rupanya ada wujud pusat macam ni. Jadi kita nak orang aware tentang kewujudan kita dan sama-sama support kita. Dan tadi kau tanya macam mana kita sustain. Ya, betul. Macam mana kita sustain? Okey, aku terus terang kita ada dapat bantuan daripada Zakat Selangor dan juga JKM, geran tahunan, tapi tak mencukupi. Seriously memang tak mencukupi. Dia bagi memang bare minimum lah. Bukan minimum lagi. Dua-dua ni kalau campur baru 10% daripada total operasi. Aku terus terang. Kalau 60,000 sebulan tu dalam 6,000, 5,000 je lah. Kalau betul. Kalau kita kira per year tu kita akan dapat dalam 60, campur-campur dua-dua ni 60 70 je. So kat mana logik kat situ? Kerajaan nak bantu kita ke, siapa-siapa yang nak bantu kita ke, kat mana logiknya? Yang hantar tetap hantar. Hantar tetap hantar. Yang hantar itulah kau pun tahu, yang hantar daripada hospital kerajaan, yang hantar daripada JKM sendiri, yang hantar daripada agensi-agensi kerajaan. So kami ni survive sendiri tau. Kami di bawah NGO, kami mencari dana sendiri melalui corporate, NGO lain, program-program CSR, syarikat dan juga individu-individu. So jadi, memang peranan lah. Kalau maksudnya every month, every year it's a struggle untuk you guys just to keep sustain, just untuk bagi orang ni makan minum je lah. Betul. Wow. Setiap tahun, bukan setiap tahun, ini kerja setiap hari kami. Jawatankuasa tak terlibat dengan petugas yang ada. Betul. Jawatankuasa ni hanya membantu kami menggerakkan, kami sentiasa mencari dana. Sentiasa setiap hari. Nice. Kalau korang nak check out, diorang ada TikTok tau. Apa dia punya TikTok? Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia. Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia. Aku ada tengok video Bro Syafiq ni post. Video dia
aku ingat macam best lah. Ada orang hantar pusat penapis air. Betul. Penapis air. Wah, tu bagi sponsor penapis air. Orang dapat minum air penapis air daripada syarikat ni. End up benda tu walaupun orang bagi penapis air dekat pusat jagaan ni, yang suffer dia orang tau. Betul. Macam mana? Okay, logik lah. Macam mana kalau orang nak derma ni, tak bagi derma penapis air, macam mana kau boleh suffer pula? Diorang tak faham ni tau. Betul. Kami memang memerlukan penapis air sebab diorang sentiasa nak minum, nak buat air panas ke apa ke tau. Jadi memang kita mencari sumbangan-sumbangan macam tu. Tapi bila orang bagi ni, kami mula ingat alhamdulillah, syukur. Orang dah menyumbang, syukur alhamdulillah. Tapi bila lama kelamaan, bila jenis sumbangan yang bayar bulan-bulan tau. Betul. Kan diorang ni kan banyak yang bayar bulan-bulan kan. So bila yang bayar bulan-bulan ni, sangkut dia bila dia orang tak bayar. Once dia tak bayar, nama kita pusat jagaan, alamat pusat jagaan. Sampai satu masa berbulan-bulan tak bayar, surat saman sampai, macam-macam datanglah. Pihak tu cari kita, hari-hari call, tanya macam mana apa semua. Sedangkan bukan kita yang sebenarnya yang nak menyumbang tu, ada penyumbang. Jadi penyumbang pula kita tak dapat cari. Dah tak dapat call, tak dapat contact. Jadi ini jadi isu. Ini masalah dia ejen buat hal ke? Orang konon-konon nak menyumbang buat hal. Ini dua-dua main peranan. Dua-dua main peranan, terus terang. Kadang-kadang ejen nak close deal. Dia nak kejar target setiap bulan berapa nak jual. Kadang-kadang dia jumpa, kau tolonglah bayarkan sebulan 2 bulan je. Lepas tu nanti aku sambung. Charity ni yang betul. Yang lebih nanti aku sambung. Pun ada jenis macam tu. Jadi jadi lepas sebulan 2 bulan, okeylah orang tu bayar, penyumbang tu bayar. Selepas pada tu hilang, kabur. Nama bukan nama dia. Nama bukan nama dia, apa-apa alamat bukan dia, tak ada kaitan dengan dia. Yang penting dia dah buat sale bulan tu. Dia dapat komisen kat situ. Itu je sebenarnya. Sehingga kan ada barang kita kena tarik tau. Berapa produk kita kena tarik. Habis apa kami nak cakap? Takkan kita, masalahnya itu satu. Lepas tu kan produk-produk ni pula ada lagi servis tambahan. Tahunan nak bayar 700. Itu menjadi bebanan pula jadi kat kita. Melainkan penyumbang tu kata dia willing untuk sumbang, dia willing untuk servis. Alhamdulillah, kita syukur. Dan kalau nak sumbang yang bayar cash. Betul, yang cash, sekali settle. bayar. Sekali bayar settle. Itu lagi senang. Kita pun tak mencari dia pun tak mencari kita, tak ada masalah kemudian hari. Real bro, sampai kena tarik itu barang-barang produk. Aku cakap nak buat macam mana? Dia punya prosedur pun macam tu. Orang pun tak bayar. At one time tu berapa mesin penapis air kau ada dekat pusat jagaan sekarang ni? Aku rasa ada dekat 5 unit. Ada 5 unit. Lepas tu barang-barang produk dia orang ni banyak. Bukan penapis air je. Yang tempat toilet water filter lah, apa semua. Air purifier. Air purifier. So adalah beberapa yang orang sumbang kan. So benda semua konsep yang sama. Bayar bulan. Yang toilet tu, toilet punya orang boleh tembak air pancuk ke bontot tu kan. Betul. Yang itu kena tarik ke tu. Sampai ke budak nak tarik pun kata, saya sebenarnya tak sampai hati nak tarik. Tapi sebab dah polisi syarikat apa semua, dia cakap tak apalah, kau tarik je lah. Nak buat macam mana dah benda dah pakai bang. Pakcik-pakcik tengah semua dah pakai, kena tarik. So itulah ini benda-benda yang orang tak tahulah kat luar kan. Tapi at least bila kita cerita kat ni, orang luar aku harap dia tahu lah, aware lah pasal kes-kes macam ni. So kalau nak sumbang tu, betternya sumbang yang bayar penuh. Betul. Dapat digunakan elok-elok lah selamanya, insyaAllah. Okay, Syafiq, bila kau cakap pasal awareness kan, public kat luar sana dia kena tahu apa benda yang jadi kat Malaysia, apa benda yang ada kat Malaysia ni. Contohnya macam kau cakap tadi, ada rumah orang-orang tua ni yang macam resort. Okay, betul. Macam hotel. Dia ada bilik yang best, ada nurse. Betul. Anak-anak pergi sana bayar, memang dia letak mak dekat situ, dia ada community apa benda semua macam dekat Maisuri tu kat rumah aku tu. Tu community living tu, itu best tu style gila. Hotel style. Tapi sebulan 1,500, 2,000. Lebih. Itu cerita dia. And tetapi bila kita cakap pasal pusat kebajikan, pusat penjagaan kebajikan ni memang independent tau. Macam you guys apa semua kan. And registered NGO obviously. So cara yang terbaik untuk be a part of this community, macam aku baru tahu, ramai orang tahu kan, what can they do man, what can they do to help you guys? Okay, aku faham. Maksudnya apa peranan masyarakat kita dalam nak bantu kes-kes macam ni. Okay, yang pertamanya aku nak orang di luar sana tahu kewujudan pusat-pusat macam ni. Ini nombor satu, paling penting. Sebab bila orang tak tahu, dan juga pihak kerajaan, terus teranglah,
pihak kerajaan kena support pusat-pusat macam ni. Sebab ini kita membantu balik kerajaan kita nak menyelamatkan, nak menyelesaikan isu-isu di hospital, isu-isu pembuangan mak ayah. Jadi aku rasa terus terang government kena support. Maksudnya dari segi grant yang lebih, JKM kena tengok apa yang patut lagi ditambah. Lembaga Zakat Selangor, biar logik. Sumbangan-sumbangan yang dibagi tu, biar logik. Biar logik. Aku terus terang. Bila dia cakap biar logik, biar sumbangan yang dibagi oleh pusat zakat, lembaga zakat, whatever zakat punya parti ni, logik tu apa yang tak logik sangat ni? Okey lah, aku terus terang, aku sepatutnya tak boleh buka benda ni, tapi aku rasa benda ni orang kena tahu. Macam di pusat jagaan kami terima grant tahunan daripada Lembaga Zakat Selangor. Kami terima. Tetapi kalau aku buat kira-kira balik, sumbangan yang diberi ni hanyalah dalam lingkungan RM3 lebih untuk satu hari satu penghuni. Logik ke tak logik kau rasa? RM3.30 untuk satu penghuni satu hari. Nak makan apa? Makan roti. Hari-hari, pagi kita bagi roti, tengah hari kita bagi roti, malam kita bagi roti. Okey, RM3. Roti pun kena catu. Roti pun kena catu. So, aku kata, aku kira-kira RM92 sebulan untuk satu penghuni. Kau kat mana logik tu kat situ? Kau tahu tak, aku pergilah muzakarah warga emas lah, JKM punya persidangan lah, apalah semua. Penjagaan warga emas costing dia 1,500 seorang. Itu yang biasa. Yelah. Kalau yang sakit, yang terlantar, mesti lagi ke arah 2,000. Mesti ke arah 2,000. Tak, dia senang basically macam ni lah. Kita punya makan hari-hari lah. Kau punya makan hari-hari, kalau sehari RM10, sebulan 300. Itu paling bodoh lah. Itu paling bodoh, betul? Takkanlah kau makan sehari RM10. Betul. Kau logik kau makan sehari RM10. Kan? Betul. So, what makes you think orang yang dekat pusat penjagaan, orang dah tua, yang ubat dia bukan hanya Panadol. Betul. And they survive like that. And what make things even worse lah, bagi pendapat aku, pandangan aku tak tahu macam mana how the pusat zakat works. They collect a lot. And they proud of it. Every year, they will announce in terms of berapa banyak mereka kutip setiap tahun. Lakilah pusat zakat Selangor ke, bila persekutuan ke, whatever. But whatever yang they are proud of every year is how much they collect instead of announcing how much they give away. And plus this is not the first time aku dengar pasal benda ni, because aku dulu pernah buat apps juga. Aku nak buat apps, aku present to this one company lah, NGO. Okay. Kalaulah cara nak menerima zakat tu lagi semudah macam mana orang nak memberi, tak ada orang yang akan minta zakat. Okay. Aku jumpa orang-orang miskin kat kawasan rumah aku dan sebagainya, bila nak perlukan bantuan, dia punya requirement dia macam-macam. Even kalau dalam list tu dia datang buat survey ke, datang buat interview, tiba-tiba dalam keluarga tu ada handphone, pun jadi isu. Betul. Bila ada TV ke, ada apa benda ke, itu pun boleh jadi isu. Betul. Kan? And kalau macam rumah kebajikan pula, dia bagi RM3 seorang sehari tu, ada based on what requirement? Adakah dia bagi sekadar nak memberi, ataupun dia ada macam, rumah kau kena standard macam ni baru kau dapat sekian amount? Adakah macam tu? Itulah, kami ni Jawatankuasa selalu mengharapkan zakat dapat revise balik. Kan? Apa dia macam sumbangan, ibarat sumbangan dia bagi tu dah 20 tahun dulu macam tu kat sampai sekarang. Aku terus terang, Pusat Jagaan Nur Hasanah, dia dapat daripada 2000, dia buka dulu 2006 sampai sekarang, amount sama, tak pernah berubah. Sama juga Mahmudah. Daripada 2016 kita operasi, sampai sekarang amount tak pernah berubah walau 1 sen pun. Tak, kita hidup ni pun barangan kita pun semuanya naik, tak pernah pun ada yang turun. Jadi logik itu, aku cakap logik. Sebab tu aku 2-3 kali ni kami cuba nak jumpa CEO Lembaga Zakat. Kami nak cerita, kami dah hantar paper daripada 2022. Sampai sekarang tak dipandang, tak ditengok. Kami dah buat dah segala-galanya. Bukan tapi nak minta bola bintang, kami tak nak minta yang lebih-lebih pun. At least yang munasabah je lah. Munasabah. The rest kita sama-sama, kita membantu ni. Kami membantu Passion Islam, kami membantu balik orang-orang yang perlukan penempatan, sehingga meninggal ke tanah kubur pun kami punya kerja. Sampai atas tanah kubur pun aku angkat penghuni jenazah. Jadi kami bantu. Ini golongan yang betul-betul layak. Sebab dah tak ada siapa, dah tak ada keuangan, tak ada punca mata pencarian, sakit pula lagi.
kenapa tak diberi satu amount yang sesuai untuk pusat-pusat macam kami? Bukan kami saja. Aku pun tahu pusat-pusat lain pun sama, benda yang sama. Kanak-kanak lah. Kanak ke mana? Mesti benda yang sama kan? Benda yang sama. Benda yang sama. Sepatutnya dilihat ke mana arah yang nak dibantu tu. Jadi kita orang buat berapa kali kami cuba attempt untuk jumpa dengan CEO. Sebab kami tak nak bercakap dengan orang bawah. Orang bawah cerita tak sampai ke atas. Aku terus terang. Ini cerita daripada beberapa tahun dulu tak sampai ke atas. Jadi kami nak jumpa sendiri CEO Lembaga Zakat Selangor untuk present. Sebelum ni kami dah set tarikh. Unfortunately tiba-tiba berubah. Jadi sampai sekarang pun tak dapat lagi tarikh. Kami mengharap adalah sesuatu yang boleh dikerjasama. Ini bekerjasama. Ini kerja-kerja kemanusiaan. Tak, betul-betul. Bila kata kemanusiaan tu, everyone in the community, fardu kifayahnya telah dilakukan oleh orang-orang yang berwajib. Macam pihak engkau. Dan pihak-pihak engkau pun perlu sokongan oleh pihak-pihak yang lain. Betul. Sebab tu aku cakap semua kena main peranan. Kami dah bantu, kita bantu jaga. Dan dalam masa yang sama selama ni pun kami bergerak sendiri. Yes. At least ada bantuan-bantuan daripada masyarakat, daripada autoriti kita yang dapat bantu kita. Alhamdulillah kita dapat bantu ni golongan yang memerlukan ni. Dan tak mustahil untuk kita tambah lagi patient kat tempat kita. Ini kami ni tak menambah penghuni disebabkan masalah kekangan kewangan lah. Tak boleh. Kalau nak cari 65,000 sebulan, kau ingat senang ke? Tak senang tu. 65,000 sebulan. Jadi kami ni kita set limit. Okey, 45 orang penghuni kita set limit kita dulu. Dari segi requirement ataupun kira-kira daripada JKM, kami boleh masuk sehingga 187 katil. Logiknya kan? Logik di Pusat Jagaan Amal Muda. Tetapi dengan kewangan, dengan keadaan sekarang yang kita ada ni, kita set dulu limit sampai sekian. Tapi kalau kau nak tahu, permintaan untuk masuk setiap hari ada. Maksudnya setiap hari ada orang nak hantar mak dia pergi. Tapi ini kita daripada rujukan lah. Kita tak terima kes-kes yang nak personally nak hantar ke Mak Muda, tak ada. From Kami hospital. semua nak daripada hospital, JKM ke agensi-agensi lain lah. Zakat sendiri pun hantar patient juga. Lembaga Zakat Selangor pun hantar patient juga kat kita. Kami bagi RM3. So, apa yang aku nampak kat sini, kalau semua dapat main peranan, kita dapat bagi keselesaan, kita boleh tambah lagi golongan-golongan yang memerlukan ni. Kau tahu tak, hari-hari mesti ada 1 atau 2 kes akan rujuk kepada kita di Mak Muda. Dan total aku buat rounding sebulan mesti ada 50 ke 60 kes yang mohon untuk masuk ke pusat jagaan. Tapi kami tak rasa tapis kemampuan kita. Kalau kita ada kewangan yang cukup, kita ada capability tu cukup, kita boleh tambah je, boleh bagi je bantuan kepada orang-orang tu. Wow. Tu bayangkan macam kau cakap hari-hari ada benda tu semua kena main peranan. Ya betul, kalau kita nak put the blame on just one pihak seperti zakat, it's not fair also. Betul. Tapi bila like you said, bila kita zakat main peranan, this government punya agency ni main peranan, hospital ni pun main peranan. Betul. And aku tak rasa 600,000 700,000 setahun itu perlu didokong oleh satu entiti saja. Betul. Kan? Betul. And obviously the public, the corporate has done their part as well. Betul. And kita pun tak boleh nak juga expect corporate yang sama, yang Baiklah. yang bukan Islam especially, nak kena tolong orang-orang kita. Baik dia bagi dia punya gereja. Betul. Kan? Bila cakap pasal benda tu, bila cakap pasal zakat apa semua ni, lagi senang untuk orang-orang ni pergi minta dekat agensi-agensi agama lain. Betul. Kadang-kadang. Betul. Kan? Wow. Enlightenment bincangan hari ni. Okay, macam Pusat Jagaan Amal Muda ni, aku can say it's one of a kind. Ada banyak tak lagi yang rumah jagaan yang seperti ini, yang ambil kes-kes dibuang dan sebagainya? Okey, daripada 2008 Asana antara pioneer dalam Pusat Jagaan Kebajikan ni. Okay. Pusat Jagaan Nur Asana yang di Beranang. Laki saja. Yang itu laki saja. Itu di Beranang, Selangor. Itu konsep sama juga. Konsep sama, bantu kes-kes yang dibuang, yang tak ada waris, yang tak ada siapa-siapa ni, dia bantu kes rujukan semua sama. Semua sama, cuma dia bantu lelaki saja dan dia tak besar lah. Dia dalam kapasiti 20-25 orang je. Yang Mak Muda ni besar, tempat kami pun alhamdulillah besar. Cumanya peranan semua orang ni kena ada satu. Dan juga tadi kau tanya pasal apa? Pasal Aku boleh lupa. Lupa dah tanya apa. Okey, ada rumah-rumah lain. Rumah-rumah lain. Okey. Selepas daripada Hasanah dan juga Mahmudah wujud, alhamdulillah kita tengok beberapa dah pusat jagaan ada macam kami.
Tetapi dalam pada itu ada juga yang main tipu. Ada juga kami kenal, kita dalam industri ni, kami yang Lama buat, dah pun. kami yang start benda ni semua dulu dalam kerja-kerja kebajikan ni, pusat jagaan warga emas ni. Jadi kita tahu ada juga yang sebenarnya tak ikut requirement sebenarnya, bukan kebajikan tapi ambil duit pun ada juga, atas nama tiket kebajikan tapi kat belakang ada ambil duit, yang charge patient. So itu aku tak nak sebut nama siapa. Tapi aku tahu dalam this industri ada. Tapi yang betul-betul kebajikan, kalau Muslim punya dah mula ada tapi masih tak banyak dan tak mencukupi. Kalau tak, kenapa daripada Kelantan boleh hantar ke Mahmudah, daripada Pahang hantar ke Mahmudah? So maksudnya dekat negeri-negeri lain pun tak ada macam tak banyak lah. Ada ke tak ada lah kat Kelantan semua tu? Ada Ada lah. di Kelantan pun ada. Aku kenal ada satu pusat di Kelantan. Di Pahang pun ada beberapa yang bukan Muslim, ada yang Muslim ada. Tetapi isu dia sekarang kebanyakan semua penuh. JKM ada pusat jagaan, rumah si kenangan. Tapi satu aku terus terang tak penuh. Penuh. Dan juga diorang hanya ambil kes-kes yang banyak yang boleh urus diri. Aku terus terang, diorang boleh urus diri. Yang terlantar, yang sakit teruk, siapa nak ambil? Mahmudah. Last sekali dia hantar ke Mahmudah. Betul. Mahmudah lah. Ini realiti. Aku minta maaf kepada pihak-pihak ni. Sebab kita sama-sama membantu. Tapi janganlah sebabkan kes-kes yang susah, yang berat, korang tak nak ambil, korang pas kepada Mahmudah. Dan tanggungan semua jatuh kat Mahmudah. Kalau korang bagi duit ke, bagi apa, tak apa. Ini dah lah tak bagi duit. Lepas tu nak hantar yang patient-patient teruk macam ni. Pampers mahal tu. Pampers mahal, betul. Betul. Sebab tu kos untuk jaga warga emas ni RM1,500 ke RM2,000 mesti confirm kena ada duitnya. Kalau tak, kau nak beli pampers dia, kalau dia susu dulu satu makcik tu dah meninggal dah. Itu lagi kesian cerita dia tu. Susu Ensure je, dia bergantung pada tiup. Dia tak boleh makan tiup. Susu Ensure tu dah 100 lebih tau. Satu tin tu 3 hari pakai. Uish. Habis. 3 hari sebab dia setiap 4 jam dimasukkan susu. Jadi kau boleh bayangkan macam mana. Takut kau. Biden. Alright. So gila lah macam memang yang kalau yang bedridden semua tu, kalau katalah orang nak kata alah NGO ni makan duit lah, main duit apa semua, lebih baik daripada simpan 40 orang, biar dia simpan 100 orang. Betul tak? Betul. Tak, sebab tu kadang-kadang NGO ni pun banyak. Aku tak nafikan banyak juga yang kat luar sana buat kutipan-kutipan tapi dia tak ada tempat, dia tak ada pusat, dia tak ada apa pun banyak. Kau pun tahu kan, scam-scam. Yang scam-scam tu kan. Tapi macam Mahmudah, kita memang wujud. Kalau yang tak percaya, kita minta datang tengok tempat kita. Pergi datang tengok Mahmudah, macam mana kita jaga, macam mana penghuni yang ada kat dalam tu. Tapi alhamdulillah, diorang semua bersyukur. Sebab bila duduk kat sini, kami ni Mahmudah ni lebih ke arah kerohanian lah. Keagamaan, ada ustaz, ada pengajian, ada pengisian. Dia lebih ke arah ke arah keagamaan. Which is rumah duduk tinggal tunggu mati je. Ini ada aktiviti. Kau dah bertemu dengan pelbagai tu lah. Minum. Sian air. Minum dulu. Dah banyak dah warga-warga emas yang kau dah jumpa dan sebagainya. Ada tak kes-kes yang gembira, macam long duit tiba-tiba ada anak ambil balik lah? Kalau ada The best part adalah bila kita dah start dengan social media. So bila kita dah selalu post, kita posting aktiviti, mungkin anak-anak tu hati dia terbuka tau, tengok mak dia dah macam ni. Mungkin dah sihat sikit kadang-kadang. Dulu mungkin time dulu sakit teruk tak nak jaga. Bila dah sihat sikit, okey dia datang nak ambil. Ada yang pernah raya datang nak ambil, which is bagus, benda yang bagus. Tapi kalau kau nak tahu, benda macam ni jarang berlaku. Benda ni jarang berlaku. Kalau dalam 100 orang tu adalah satu kot ataupun 0.5. Susah nak dapat kes macam ni. Tapi yang pernah tu dia ambil bawa balik. Lepas 3 hari dia hantar balik. Jadi kita dah buat dah surat keluar semua. Kita ikut kita punya SOP lah, prosedur lah. Betul, potong nama keluarlah. Ikutlah family, bagus lah. Anak yang ambil kan. 3 hari masuk balik. Rupa-rupanya duit-duit KWSP semua dah pindah nama, dah settle. Duit raya kan. So ini cerita benar. So kita macam time tu nak raya lah kes tu. Raya. Ini kes-kes raya. KWSP habis dah dipindahkan.
Baik bagi kau. Tak. Kau tahu tak, pengundi yang masuk kami tak cas 1 sen pun masalahnya. Walaupun kami kadang-kadang kita tahu dia ada duit sikit simpanan ke apa ke, kami tak pernah ambil duit dia. Buat apa kita nak ambil, itu bukan hak kita. Dia betul-betul kata buat kebajikan. Aku buat kebajikan ni. Betul. Aku je buat kebajikan. Shoot free. Style gila. So, okay, itu yang cerita yang ada happy sikit lah. Ada happy sikit lah. Kalau yang betul-betul yang macam heartbroken gila lah, yang macam kau macam ui ada dekat Malaysia ni ada tak? Ada. Yang Banyak. macam, Kau tahu tak? Kau tahu tak? Setiap orang yang datang tu semua ada cerita masing-masing. Tak, yelah, sebab aku Semua. imagine kau daripada kecil, daripada tahun 2006 bapak kau dah buka, mesti kau baca cerita dia ada. Mesti ada 1-2 cerita yang betul-betul hit kau gila macam ui, agakkan setan lah. Macam ni ada lagi setan. Atas setan lah. Oh, okey. Ada. Antaranya kes Mak Mimi ni. Aku sebut pula nama, tapi tak apalah, biarlah anak dia dengar pun tak apalah, tak ada masalah pun. 6 tahun duduk dengan kita, terlantar. Langsung tak tengok, tak datang, tak apa, tak ambil tahu. Yang aku sedih tu, yang aku tahu, harta dia semua anak dia dah ambil, sapu. Rumah semua dah jual. Dia campak mak dia dekat hospital, tinggalkan terus. So ini kesian. Sehingga kan Mak Mimi ni kalau ada muka yang seiras-iras kan, muka seiras-iras anak dia menangis-nangis tau. Walaupun dia tak boleh bercakap, tapi dia akan menangis tau. Tengah terbaring ni, terlantar ni, dia akan terbaring. Dia akan menangis tau. Jadi mula kami tak tahu tau. Aku tak tahu pun kenapa. Asyik orang ni datang je dia menangis, orang ni datang dia menangis tau. Tapi lepas dia meninggal, dia dah meninggal lah. Dia dah meninggal, arwah meninggal, kami uruskan tau. Kami yang selesaikan semua di hospital semua. Tapi kami ada rekod anak. Kami bagi tahu mak kau dah meninggal. Seorang anak dekat Sarawak jauh tak dapat datang. Seorang lagi lelaki yang jahat ni, yang macam tadi kau kata setan tu, dia datang. Aku pun terkejut dia datang. Masalah dia datang dia tengok, dia belah. Kau tahu tak, jenazah dia yang semayangkan, aku time tu ada bapa aku dengan imam. 3 orang je semayangkan. Kau bayangkan, kadang-kadang benda ni aku sedih tau. Kau tahu tak, yang kita sedih apa tau, bila kita mati nanti tak ada orang nak semayangkan kita. Itu aku sedih. So kau boleh bayang tak, mungkin hidup dia dulu dia baik, dia tolong orang apa semua, tapi end up dia, mak tu kesian, tak ada siapa yang datang semayangkan dia. Yang anak celaka ni datang tengok belah, tapi datang. Aku pun time tu kita pun aku faham the concept of bahagian masing-masing. Aku faham whatever that you do, karma kan benda semua tu. Yes, aku kifarah faham. Kan? Kifarah dia mesti ada. Betul. And macam kes Mak Mimi, Makcik Mimi ni, mungkin kita tak tahu apa dia buat masa muda dengan anak dia apa semua, but I do not think sejahat-jahat manusia deserve that kind of attention at all. Tak kira lah kalau mak dia ni seorang yang paling jahat kepada anak dia sendiri pun itself. And I'm very sure orang mamat lelaki tu ada seorang yang hidup normal, yang berkereta, yang boleh hidup lah. Betul, boleh hidup. Betul. Kan? Betul. Aku tak rasa kau jahanam sangat sampai jadi penanggi dada, sampai duduk kat longkang apa semua. Betul. And for that, I don't think your mom ever deserve that. Kan? Sebab aku just out of this world punya pemikiran, aku tak boleh nak compute. Macam mana kau boleh jumpa berhadap dengan macam-macam kes kan? Kami kadang-kadang mula-mula tu memang kita rasa macam ni ada. Tapi bila lama-lama all the way kita jalan dah, Mahmudah dah 8 tahun, dah macam-macam kes dah lali kau tahu. Yang datang time jenazah mak dia dekat Mahmudah, kami dah mandikan apa semua, dia datang tengok anak beranak ni datang, tengok ada 4 orang ke 5 orang anak dia. Dah lah tak tolong, tak bagi duit satu hal. Dia ikut sampai kubur. Kau tahu sampai kubur semua berdiri tegak di atas kubur. Daripada van ke liang lahat tu aku angkat. Aku dengan sukarelawan lagi 2-3 orang tolong. Aku cakap, ni anak duduk tengok berdiri tegak macam askar kat tepi. Aku cakap, korang ni, aku tak dalam hati aku lah. Bagi aku senang je. Kau anak-anak kau tak nak tolong, kau tak nak buat, tak apa. Kami masih ada, kami tolong. Itu je, selagi kami mampu. Kalau kita tak mampu pun, macam mana kita nak tolong? Jadi ini antara cerita dia. Banyak cerita sebenarnya. Sampai kan yang bayar cash. Bayar cash. Okey, satu pakcik ni. Zaman muda dia dulu, ini penghuni cerita sendiri Ini kesilapan dia lah. Dia jenis yang memberontak, kaki marah, ambil duit mak dia. Jadi bila satu hari dia balik rumah, mak dia tak buka pintu, mak dia tengah semayang. Tak buka pintu ni macam cerita drama lah. Tendang pintu, last kali dia masuk, dia sepak mak dia minta duit. At the end, sebelum dia meninggal, kaki yang dia sepak tu kena potong.
disebabkan masalah kencing manis lah. Tapi benda ni macam kau cakap lah, ini pun kifarah lah semua ni. Dia sendiri cerita tau, dia sendiri bagi tahu Dia seorang penghuni, dia cerita. terasa dia seorang penghuni. Ini kesilapan dia. Jadi Tuhan bayar cash, Tuhan bayar cash. Kau tak sempat pergi ke alam sana pun, kat sini kau dah rasa tau. Kau duduk di pusat jagaan, tak ada orang nak tengok kau. Kaki kau yang kau sepak, mak kau pun kena potong. Kau boleh bayang tak benda ni realiti. Kami dekat Mahmudah ni, macam-macam cerita lah dia. Ini satu kes realiti dia mohon nak masuk ke tempat kami. Macam biasalah, kita kalau rujukan-rujukan individu ni kita tak terima, kita nak ada rujukan daripada hospital, JKM, at least kami ada rekod. Tapi dia ni punya keras juga nak hantar tu, pukul 4 pagi dia tinggalkan kat depan pusat jagaan. Hujan, 4 pagi ada satu kursi, sebaik ada satu kursi kat depan tu, dia dudukkan bapak dia kat situ. Kita dapat panggilan daripada jiran, tanya kenapa penghuni duduk kat luar. Aduh. Kita pun mana ada penghuni kita boleh keluar, semua kita dah kunci semua malam kan. Jadi bila kita cek rupanya patient yang call minta penempatan tu, dia tinggalkan je bapak dia kat situ. Bila tanya dengan bapak dia tu, bapak dia kata memang dia tengah sakit, dia tak boleh urus diri dah apa semua. Tapi masalah anak dia ni pun tak berapa sesuai lah. Maksudnya dia dengan isteri dia tak berapa suka lah nak jaga dia. Isteri dia suruh pilih nak jaga nak dia atau bapak dia. Sampai macam tu lah dia bagi untuk pilih. Ni isteri dia bagi tahu. So dia tak ada kekuatan lain, dia terpaksa tinggalkan juga. Dia tinggalkan. Lama daripada tu, beberapa bulan lah, aku rasa tak sampai setahun kot. Setahun ada kot. Tiba-tiba ada satu patient refer daripada hospital. Okey. Kami tengok siapa tahu? Anak dia yang buang tu. Yang lelaki tu? Yang lelaki. Ayah dia dah meninggal. Time tu ayah dia dah meninggal. Anak dia yang lelaki tu masuk. Rupanya bini dia dah buang. Jaga. Bini dia dah buang dia. Kau nampak tak? Last kali kifarah kau buang bapak kau masuk balik ke pusat jagaan. Kau pun sendiri kena buang. Dekat situ kak? Kat situ juga dimasukkan. Jadi ini realiti lah, cerita-cerita yang time tu kau kenal lah. Kenal tahu sebab mula-mula yang dia hantar tinggalkan tu, kami kena report polis sebagai cari anak apa semua. Kita pun tak boleh simply ambil. Kan apa-apa kan kita pula yang kena blame. Kita pun ada prosedur kita. So report polis, cari anak apa semua. So anak dia bagi tahu itulah kes dia. Dia terpaksa buang bapak dia sebab dia pilih isteri dia. Tapi itulah aku nak orang ramai kat luar ni tahu tau. Yang masuk bukan nak suruh korang letak bini kau ke mak kau kat situ. Bukan. Aku nak korang tahu yang kat luar ni, kita yang pusat jagaan yang jaga penghuni ni, kita jangan salahkan satu pihak lah. Memang kadang-kadang orang kata tak, kita kadang-kadang kan kita tunjuk video apa semua kan. Dia orang kata janganlah blame bapak saja. Betul. Janganlah blame anak saja. Kenapa anak buang mak ayah kan. Tapi memang betul ada kes tu kesilapan sendiri individu. Macam kau cakap tadi awal-awal tadi, bapak dia zaman dulu jolly, enjoy, tak jaga anak-anak, buang, tak jaga, tak bagi duit apa semua. So bila dia sakit dah tua, anak-anak pun mesti akan balas balik. Anak-anak pun tak nak ambil tahu. Ini realiti berlaku. Tapi bagi aku walaupun buruk macam mana pun, walaupun macam mana teruk sekali mak ayah kau fikirlah macam mana nak jaga. Itu je. Ada banyak jalan. Ada banyak jalan. Aku boleh fikir kalau ada paling worst case scenario lah. Memang bapak kau ni dulu pernah cabul kau lah apa benda semua. Paling last lah. Kau jangan bagi orang lain settlekan sampai masuk kubur lah. Kau habiskan send off, good send off, kosong-kosong, kau maafkan dia apa benda semua. Because at the end of the day, itu tempat kau juga, tempat kita juga. And macam aku cakap, aku tak tahu what these people do sampai deserve untuk dibenci sampai ke akhirnya. At the end of the day, aku tetap rasa kau hutang dia sebab dia beranakkan kau. Tak kira dia jaga kau ke tidak. At the end of the day, aku hidup sebab dia. Betul lah. Betul lah. Peri kemanusiaan kita macam Kejap, mana kalau korang nak tahu siapa di belakang sana, ni yang orangnya. Ni orang yang banyak bantu aku ni. Dia ni support aku. So speak of wonder kan, aku cakap ke siapa kat depan tu kan, itulah orang ni. Daripada cerita panjang ni, dia cerita jauh gila ni kan. Kat mana rumah Mahmudah ni? Kita dah jauh dah pergi jalan ni. Baru kita nak pusing balik cari Mahmudah kan. Kat mana? Kami Mahmudah kita dekat Semenyih. Kampung Sungai Purun, Semenyih, Selangor. Jadi alhamdulillah lah banyak. Itu rumah ke macam mana boleh ada jadi kat situ? Okey, yang korang buat ke? Alhamdulillah kami dapat kita kira macam wakaf bangunan
dia adalah bangunan 5 pintu, bawah 5 pintu, atas 4 pintu, ada 9 pintu rumah. Sebelum ni rumah sewa. Jadi satu keluarga ni telah menyumbangkan kepada Mahmudah untuk tujuan kebajikan. Jadi alhamdulillah kita adalah ruang sikit tanah untuk kita buat dewan, ruang aktiviti, kita ada surau, kita ada bilik fisio, kita ada court badminton. Ada fisio. Weh. Kau ingat tempat patutlah dia orang nak hantar kat situ. Ya, betul. Wah je. Tak, kau tahu bila lepas kita dah keluar dekat social media, terutama dekat TikTok, ramai pula yang contact aku, ramai contact. Aku ingatkan nak membantu, alhamdulillah, kita syukur, terima kasih. Tapi masalahnya semua nak hantar mak ayah dia orang ke situ. Aku cakap dia bukan nak bagi tahu kau bertinggal mak kau. Bukan. Jadi aku minta maaf lah, yang mana yelah mungkin dari segi korang tengok facilities yang kita ada ni nampak lengkap, tapi apa yang ada ni pun bukannya kami rancang nak ada macam ni sebab kami tak ada kemampuan, kami tak ada kewangan. Kita akan bergerak mengikut apa yang kita rasa perlu dan kita mencari sumbangan. Yes, apa benda yang kau boleh mampu dari kapasiti yang korang boleh bagilah. Betul. And they, bagi aku they deserve the best treatment yang pihak macam kau boleh bagilah. InsyaAllah. Doesn't mean that benda tu adalah free then they deserve shit. Kan they deserve the lowest thing that they can got. Sebenarnya macam kita nak bagi bantuan, nak bagi sedekah, kita bagi sedekah yang paling baik yang kita ada. Betul. And that is what Pusat Jagaan Mahmudah actually did, to give the best in spite of not to earn anything and not struggling. Percuma lagi, tapi alhamdulillah taklah terus lengkap macam ni, sikit demi sikit. Kalau hari ni orang datang, alhamdulillah lah, semua kata Pusat Jagaan Mahmudah ni antara yang terbaik. Kita pun jadi rujukan JKM sendiri. JKM Negeri datang untuk rujukan dan beberapa pihak NGO lain nak buka pusat jagaan datang belajar dengan Mahmudah. Alhamdulillah dah 3 datang. Kedah dah buka, satu di Kubang Pasu dah jalan, Batu Pahat dah jalan, yang terbaru di Pekan Pahang akan berjalan dalam bulan 5 ni, bulan 4 bulan 5 ni. Tapi alhamdulillah lah, semua dan kami ni, kita bukannya nak buat ni untuk kita tau. Ini kami nak untuk masyarakat. At least bila orang datang nak belajar, kita ajar. Kita tunjuk jalan macam mana kita buka, apa tujuan kita buka. Yelah. Dan kita guide dia orang sampai dah jalan pun kami datang lagi pergi tengok. Yelah. Apa yang patut. Sebab orang bila katakan pasal kebajikan ke apa benda ke, orang mesti ingat anak-anak yatim, betul, anak-anak terbiar dan sebagainya. Ya, betul. They also play a huge role untuk betul. Future punya community, future betul. Punya human capital. At the same time, siapakah yang nak menjaga orang tua yang dah nak ujung dah ni? Betul. Kan nak ujung ni, and pihak-pihak rumah Mahmudah adalah yang ensure benda-benda tu terpelihara lah, orang kata as masyarakat. And bagi aku satu je, terjadinya kes-kes macam ni bukan ujian untuk yang kena saja. Bukan penghuni tu punya ujian. There is ujian kita tau. Okay, macam kau tak tahu, aku tak tahu. Okay, fine. That is what kita tak tahu di luar pengetahuan kita lah. And now at this moment, dengan adanya channel-channel seperti ini, social media and everything, just to let you know that tempat macam ni wujud and your support is very very crucial. Kita semua ada peranan. It's play huge role. Macam kau cakap, bila kau nak bercakap dengan pusat zakat dan sebagainya, it's very hard untuk NGO yang macam ni, yang meminta duit ni, nak bercakap dengan orang besar. But we have the power of the people. Kita ada the power of socials. Kalaulah kita boleh sampai video ni dekat manusia-manusia yang berkenaan, pihak atasan, our voice carry so much weight. Betul. Aku rasa macam kita punya suara ni, masyarakat punya suara lah. Betul. Definitely. Aku mengharapkan inilah channel-channel platform macam ni yang kita sama-sama bantu. Korang kena ingat yang ada kat sini, warga emas yang terlantar, yang sakit, terdampar ni semua, ini semua masyarakat Malaysia tau. Ini rakyat kita tau. Ni orang kita tau. Yang kita sepatutnya sama-sama bantu. Dan kerajaan sendiri pun nak ke arah negara maju, bertamadun. Tapi kes-kes macam ni sepatutnya kita kena tengok. Betul. Kau nak bina tamadun ke depan, tapi kau tengok macam mana orang kita buat sekarang ni kat mak ayah kita. Macam mana tu tinggal dia orang abai. Bro, yang ada kat dalam ni semua, yang masuk ke pusat jagaan, kadang-kadang berpelajaran. Definitely, obviously. Ada yang berharta. Ya, ada yang berpangkat. Aku terus terang, ada seorang Tan Sri
pernah meninggal di pusat jagaan kami. Wah. Tan Sri bang. Tan Sri. Tan Tapi Sri, mula ya? masuk kita tak tahu dia Tan Sri. Aha. Cerita dia macam ni lah. Asri pun kena biar. Tan Sri pun kena biar. Dia ada harta banyak, Aha. dia ada petrol pump banyak, dia ada duit yang banyak. Aha. Sebelum dia sakit, dia bagi-bagi terus ke anak isteri dia. Ha. Dia bahagi terus. Dia bukannya buat hibah ke apa. Dia terus bahagikan ke anak isteri, tukar nama apa semua. Ditakdirkan lepas tu dia sakit, terlantar lama di hospital. Tak silap aku hospital Sungai Buloh yang refer tu. Okey. Masuk ke pusat jagaan. Kita jaga sehingga dia meninggal. Tak ada siapa datang, tak ada siapa tengok, tak ada siapa nak ambil peduli pasal dia. Lama tak duduk? Lama. Dia duduk dengan kita ada dekat setahun, 2 tahun ada kot. Lepas tu meninggal. Meninggal pun kita uruskan lah. Dalam proses uruskan tu, rupanya dapat cari-cari, rupanya dapatlah kita kenal dia ni orang besar. Dia ni adalah Tan Sri. Oh, Dia ni masa kau adalah jaga somebody. tu kau tak tahu? Tak tahu. Kita tak tahu. Allah. Kalau tahu kami hantar dah balik rumah dia. Oh, tak kalau aku pula fikir lain. Kalau tahu aku dah dapat satu petrol station. Kan mudah je kan? Patutnya Kan? at least kami mengharapkan benda-benda macam ni lah. Support daripada luar tu bukan in term of duit saja tau. Bukan sekadar duit tau. At least bila orang daripada luar nak support, dia ada harta yang dia boleh wakafkan ke. Betul. Dia ada business yang dia kata, okay, business ni you run untuk generate income masuk ke Mamudah ke. Aha. Which is bagus. Itulah wakaf. Itu yang bagus. Itulah Itu yang wakaf bagus. sebenarnya. Itulah yang terbaik sebenarnya. Sebab kami nak sustain ke depan. Ya, betul. Sebab kita bukan hanya nak bertahan untuk besok, lusa, minggu depan, bukan. And bila you cakap pasal ni, baru aku teringat pasal wakaf. Okay. Sistem yang wakaf yang dicipta ni zaman Nabi dulu, itulah yang membuatkan orang Islam akan terus kaya. Betul. Dia bukan semata-mata tolong, aku Betul. tolong aku bagi duit, itu sedekah. Betul. Sedekah cannot sustain. Betul. But wakaf ni pula bukan jenis aku ada rumah, aku bagi kau duduk situ. Pun susah. Betul, betul. Wakaf ni is something like for contoh a business. Cafe ni ke pam minyak tu ke, Betul. dia run and whatever income ada kat situ dia akan jadikan bantu charity apa Betul. semua, and benda tu can outlast, can outgrow. And this is where pihak-pihak berwajib berwajib lagi bila kita kata pasal pusat zakat apa semua, pusat zakat ada this wakaf punya program tau, which is sangat-sangat berguna kepada corporate kat luar sana. Aku cakap kita tak boleh blame one pihak semata-mata, because this is a very luas punya topik, Betul. community punya topik. Betul. And Syafiq, just tell to the audience out there, macam mana listeners kat sana, viewers kat luar sana can do their part lah. Seminimalnya mungkin lah. Dan yang kau boleh cakap best, thank you so much. Okey, itulah macam tadi dah cakap kan. Kita ni perlukan komitmen dan juga bantuan daripada semua tau. Ini bukan satu pihak punya kerja. Dah, rekod dah. Aku bayangkan cerita punya panas sampai laptop padam. Tak rekod. Sampai mana betul aku tak tahu. Aku tengok yang ni dah stop awal, tapi nasib audio aku split juga masuk ke sana. So mungkin ada halfway tu audio tak berapa nak sedap, tetapi nanti aku sedapkan lah. Aku sedapkan. Tak apa, benda boleh buat. Sebab kita pun dah nak dekat pasal hujung lah tu. Kita bercakap sambung pasal what can the public do. Tadi sambung kat situ last. Betul. Macam tadi aku sembang tadi, aku ada bagi tahu, ini peranan semua orang, bukan satu pihak. Betul. Ini peranan semua, baik masyarakat, baik agensi kerajaan, baik mana-mana agensi sekalipun. Dalam kita nak membantu, tak salah kita nak bantu yang dekat luar sana, tak ada salah pun. Tapi kita kena tengok juga yang kat dalam ni pun banyak yang masih memerlukan bantuan. Jadi aku sangat mengharapkan yang boleh membantu kita, walau macam individu, kalau nak menyumbang setiap bulan tu konsisten. Konsisten yang kita nak tu tak perlu amount yang besar. Sekadar yang mampu, RM5, RM10 setiap bulan konsisten. Itu pun should be bagus dah, sangat bagus untuk pusat jagaan. Dan selain daripada tu, sebab kami ni nak sustain lama tau. Kita bukan nak sustain untuk besok. Kita nak benda ni selagi mana hayat kita ada, boleh kita bantu. Dan ada legasi-legasi lain yang boleh bantu untuk meneruskan. Kita nak dia berjalan. At least orang yang sepatutnya dibantu ni dapat bantuan yang sepatutnya. Dan selain pada tu, kalau syarikat-syarikat korporat ataupun kita kan ramai kawan-kawan yang dalam industri yang ada brand, ada produk, kita boleh buat kerjasama. Maksudnya dari segi jualan, ada bantuan persen ke pusat jagaan. Mungkin ada yang boleh membantu kita juga dari segi macam tu. Jadi kat situ, kalau ada yang nak mewakaf
ada yang ada harta nak wakafkan, which is dividen ataupun faedah yang dapat tu kepada pusat jagaan pun boleh juga. Macam tadi kita cakapkan bisnes ke apa ke, which is ada keuntungan masuk ke pusat jagaan yang generate bantu balik orang-orang yang susah. Jadi itulah harapan aku sendirilah bagi orang-orang kat luar sana yang konsisten membantu pusat jagaan Mahmudah, pusat jagaan Nur Hasanah, dan juga sebenarnya pusat-pusat jagaan yang macam ni, yang kebajikan. Korang kena kenal dulu dia buat kerja kebajikan atau dia buat bisnes. Itu je yang paling penting. And pusat jagaan Mahmudah open for everyone untuk visit, nak tengok. Betul. Kita memang can do so. Boleh. Kita memang terima lawatan berkumpulan ke, individu ke yang saja-saja nak datang ke, datanglah. Tapi kita adalah waktu dia. Betul. Pagi pukul 10 sampai pukul 5 petang. So boleh je datang, sebab aku tak nak tutup pagar Mahmudah ni. Kita sentiasa mengalu-alukan. Dan Mahmudah juga wujud adalah bukan nak hantar mak kau. Bukan hantar. Ulang balik. Betul, tapi betul. Kau ulang je banyak kali pun tak apa. Sebab orang akan fikir untuk tempat untuk hantar mak ayah. Hari ni pun bagus ni. Aku pagi tadi pun dapat WhatsApp juga. Macam mana nak hantar? Saya tengok daripada TikTok apa semua. Tapi yang korang nak hantar, kau hantarkanlah pusat jagaan berbayar. Jadi kami ni betul-betul mengharapkan inilah orang-orang yang nak datang anytime, datang membantu, datang melawat, datang menyantuni warga emas. Datang je lah. Bukan you tak ada, katalah kita tak ada duit yang banyak, kita nak bagi ke apa benda ke, we can always offer help, reach out. Especially bulan Ramadan dah dekat. Betul. So ni we can Ramadan always start, kita boleh gunakan the titik tolak of the Ramadan season untuk kita initiate, kita start kita punya sedekah, kita punya whatever that we want to do, kita it's a good start lah. Betul. Yes, it's a good start. Ini it's a good start lah. Ni dah dekat nak Ramadan ni kan. Jadi korang boleh lah channelkan bantuan-bantuan. Mungkin ada kelebihan korang yang kat luar sana, apa-apa saja kelebihan yang ada, boleh datang dengan kita, bincang, bantu. Sebab yang kita jaga ni perlukan bantuan. Memang golongan yang memerlukan, dari segi asnaf, fakir, miskin, OKU, sebatang kara, dan juga golongan yang diabai sebab keluarga. Zakat mungkin aku kau semua kita bayar zakat. Boleh kat lalu je. Jangan risau. So kita bayar zakat seperti yang apa yang kita diwajibkan dan sebagainya, zakat fitrah apa benda pokok bayar juga. At the same time, tak salah untuk kita put an extra effort, extra zakat for this kind of places yang kadang-kadang orang yang nak keluar zakat tu kita macam ragu-ragu. Betul. Aku dah bagi zakat banyak ni. Kau bagi tak kat orang-orang ni semua kan? Fine. Kalau kau rasa macam tu susah, you do your part differently. So kita buka another channel which is tempat-tempat macam ni. Betul. Especially bila kita yang dekat luar sana, yang dekat duduk kat Bangi lah, duduk kat Kajang, dekat area dekat Semenyi, bila kita nak sedekah tu, sedekahlah dengan orang yang dekat dulu. Betul. Macam kita nak orang keliling kita dulu. Betul. And especially when it comes to places like this yang sebenarnya kita tak tahu pun, sekarang dah tahu, dah bukan lagi isu jarak masa. Nanti Syafiq akan letak nombor akaun kat bawah ni. Betul. Alright, dan QR aku QR aku sekali. Boleh. Tak, nanti at the same time benda ni opportunity untuk aku juga, kita geng-geng aku from the running group yang lembap tu. Alhamdulillah. Kita boleh datang sana kan. Kita boleh datang sana, kita datang pula. Betul. Sebab kalau korang tengok kat konten, lagi sekali aku nak rekod orang kat dalam ni, belakang ni, dia ada buat konten juga. Dia bawa penghuni-penghuni naik kereta bersembang. Betul. Kadang-kadang orang ni nak bersembang je. Betul. Kau bayangkan macam mana nenek kau kat rumah tu dia boleh bebel dengan kau. Bayangkan orang sini tak ada cucu. Betul. Tak ada anak. Dia perlukan orang-orang macam kau. Dan sebab tu dia ada kat sini. Tapi betul, itulah realiti dia. Kita mengharapkan, yalah, korang datang support kita, tak dapat bagi kewangan, support dari segi program kita ataupun volunteer kepada Mahmudah, dari segi mental health pun datang borak ke. Sebab dia orang ni tunggu kat depan tau pagar bila raya, malam raya lagi lah. Ini serius. Kok anak aku datang, malam raya dia pegang beg, dia kata kejap lagi anak dia datang. Ini realiti, tapi tak ada pun, tak datang. Bukan sekadar duit, bukan sekadar sumbangan ke apa benda ke, menyantuni, macam kau cakap lah, menyantuni orang-orang ni. Betul. Diorang ni tak minta banyak pun. Seriously, kalau kata makan, diorang makan banyak mana sangat. Betul. Harta pun, kalau kau fikir harta diorang dah tak peduli dah pasal harta, kau tak bagi anak dia KWSP habis semua tu. Betul. The passion, empathy or another human, itu yang diorang tak ada. Betul. Jadi itulah, kita kena sama-sama support lah. Jadi aku mengharapkan dekat luar sana bila adanya program ni, korang akan lebih terbuka hati,
Korang kenal pusat-pusat jaga macam kami ni, dan korang mungkin ada inisiatif, mungkin cara baru. Ini zaman-zaman sekarang ni dah banyak cara lah untuk membantu kan. Mungkin korang ada idea cara baru untuk sama-sama kita nak bantu pusat jagaan kami, dan juga mungkin ada pusat-pusat jagaan lain dekat luar sana yang perlukan bantuan. Dan aku sendiri personally sebenarnya aku ada satu hasrat lah. Aku nak kumpul pusat-pusat jagaan. Kami kenal pusat-pusat jagaan yang betul-betul kebajikan ni. Kita perlu ada satu suara ataupun satu macam majlis ke kumpulan yang di bawah JPM ke macam mana ke, which is kita senang untuk menyampaikan apa hasrat-hasrat kita. Kadang-kadang sekarang ni kita sampaikan apa pun tak sampai ke atas. Terus terang aku cakap, kita nak menyuarakan tentang kewangan ataupun program-program ilmiah yang sepatutnya kita bantu ni daripada muda ni, apa yang patutnya kita contohkan, apa benda, tapi kita tak dapat the channel untuk sampai ke atas tu. Jadi aku punya hasrat sebenarnya, aku nak ada satu macam majlis ke badan yang mengumpulkan pusat-pusat jagaan macam ni, untuk kita ke bawa suara tu ke atas, untuk kerajaan tengok golongan-golongan macam ni kau kena pandang. NGO yang menjaga NGO. Betul. Sepatutnya macam satu badan yang menjaga badan-badan yang menjaga orang tua. Tak betul, sebab ni kesian semua suffer. Semua yang buat macam ni kita suffer tau. Kita terpaksa mencari jalan sendiri. Ada yang terpaksa jual kereta sendiri, ada yang terpaksa jual harta apa sendiri. Bukan nak jaga mak sendiri pun. Kan mak orang ni. Kau jaga mak jangan mak kau. Mak jaga mak kau tau. Jadi kita pula yang suffer. Jadi kita perlu ada satu suara tau. Yes, betul. Kena ada suara. So again, aku nak ulangkan sekali lagi, pusat jagaan Mahmudah dia bukan setakat jaga makan, minum, kesihatan, mental health, pengisian kerohanian, tu dia lalu lagi. Okay, so bukan setakat tu je. Memang kau nampak ada aktiviti lah, ada pengisian, ada ceramah, ada ini, ada tu. It doesn't mean that this is the place for you to send your old folks. Bukan. Betul. Sekali lagi, diorang ni buat benda ni semua out of charity sake, sebab kalau tak dia diorang, siapa nak buat? Memang kalau boleh longgok lah. Kalau boleh longgok hospital tu, tak ada hal. Betul. Tak, betul. Ada juga yang cakap, ada yang berfikiran macam ni tau. Dia kata kalau korang tak ada duit, buat apa kau buka? Buat apa kau buat? Buat apa kau teruskan? Logiknya siapa nak buat? Bila kita dah bantu, kita perlukan support daripada semua. Itu je. Macam kau cakap lah, ini fardu kifayah lah. Macam dia, okay, kalau orang lain tak mampu, apatah lagi diorang yang dah buat ni. Maksudnya diorang ni ada antara yang mampu untuk lakukan, and dia kena buat. Betul. Jatuh dekat tanggungjawab dia. Sebab dia at the same time dia ada capacity of family yang selalu buat charity. Betul. Dia dah ada capacity networking yang tahu yang boleh bagi rumah dan sebagainya. Betul. Aku tak ada orang nak bagi aku rumah suruh buat charity. Untuk pengisian, untuk pengisian apa benda semua program. Tu. But Tuhan pilih his family, Syafiq punya family, to start this thing, initiate way before, daripada zaman dia kerja kat hospital. Bapak ada kerja kat hospital, tolak troli buku. Maksudnya aku tak ada benda tu. Betul. Kadang-kadang orang lahirnya filantropis ni sebab daripada awal dia memang telah di exposekan dengan benda ni, and tanggungjawab tu datang secara natural. Betul. Ini tanggungjawab yang bukan tiba-tiba dia kan habis graduate aku nak buka pusat jagaan. Betul. Aku pun tak pernah terfikir macam tu mula. Tapi benda ni aku terus terang, kerja yang aku buat ni ataupun yang kita dalam industri ni perlukan jiwa. Betul. Jiwa tak ada, tak jadi bang. Ada aku tengok 2-3 orang yang buat yang tak ada jiwa, dia tak pergi ke arah yang betul. Dia akan songsang. Dia akan songsang ke tempat lain. Jadi aku terus terang, jiwa satu. Kalau korang tak ada jiwa, korang support je lah. Itu je, korang support je. Ya, betul. Cara nak support ada macam-macam cara ada kan sekarang. Bermula dengan jangan tinggal mak kau kat emergency. Setuju je. Tak, betul. Kita nak didik ni, aku tengok balik cerita apa story daripada macam mana kes-kes penghuni ni. Paling penting kita kena didik daripada zaman budak-budak lagi ni. Daripada budak yang betul, daripada sekolah rendah ke, daripada bawah family institution paling penting lah. Itu paling penting. Tapi kadang-kadang dah jadi keluarga dia tak berapa bagus, tapi pemikiran, pembelajaran daripada sekolah rendah, daripada kecil tu penting. Betul. Itu perlu. Sebab, kalau perlu ada satu subjek penjagaan warga emas, kena ada. Betul. Sebab bukan nak kata semua orang yang miskin akan lalui benda ni. Betul. Ada juga orang yang kaya, Tan Sri pun duduk pusat jagaan. So bukan isu orang tu miskin ke tidak ke. At the end of the day, macam mana you brought out nurture kita punya family. Betul lah. Betul kan? Macam kita nak bentuk tamadun kan, tadi aku cakap nak tamadun yang bagus, nak cantik. Kita beria nak jadi apa? Betul. Nak jadi negara maju lah. Apa benda semua lah. Tapi at the end of the day, this basic principle of
giving back to your parents tu pun kita boleh abai. Betul. And kau nak cakap pasal negara maju, pasal gaji basic 3,000 4,000. Betul, betul. Tak bro. So it's very good sharing session with Syafiq. Last word Syafiq, apa benda yang kau boleh cakap, last hope, nak reach out kau kat mana, nak tengok kau punya social, let it go. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Kami di Mamudah ni kita ada social media kita punya Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok, Pusat Jagaan Mamudah Malaysia. YouTube pun ada, Pusat Jagaan Mamudah Malaysia. Jadi boleh tengok, kita selalu kongsikan aktiviti, kita kongsikan apa yang berlaku di pusat jagaan. Bukan untuk kami memalukan individu itu, bukan untuk kami nak merendahkan warga emas yang ada kat situ, tetapi dia lebih kepada sifat kita nak educate orang, kita nak bagi orang sampaikan maklumat tentang wujudnya kes-kes macam ni, dan kita perlu sama-sama membantu, membantras sebenarnya. Dan kami juga dijemput selalu buat ceramah ke, talk ke, berkaitan lah. Sampai ke UUM pun pernah kami sampaikan berkaitan penjagaan warga emas semua. Jadi kami ni bersedia lah untuk sama-sama share, dan pihak kerajaan, pihak berwajib dan pihak mana-mana pihak saja, saya harap dapat sama-sama kita bantu memudahkan urusan ini, which is ini yang kita jaga ni, warga emas ni adalah rakyat Malaysia. Yang kita jaga ni adalah aset kita sebenarnya. Inilah sebenarnya orang yang ada dalam negara kita yang patut kita tengok sama-sama. Saham akhirat kita. Saham akhirat kita juga. Dan kalau nak reach saya pun selalu kongsi info-info dekat saya punya TikTok, Syafiq Mohyadin. Apa-apa maklumat pun kita selalu kongsilah. Benda untuk tatapan dan pengajaran masyarakat kita lah yang paling penting. Dan Mamudah bukan untuk Mamudah, Mamudah adalah untuk semua masyarakat. Okay. Aku bagi satu cara lagi untuk korang reach out, untuk korang tolong dorang, as simple as sharing the video, pergi social dorang, support social dorang, TikTok dorang punya YouTube, especially on YouTube, because they can gain monetization from YouTube and can be part of their income juga. Betul. So make it happen, subscribe to the channel, content pun dah start ada. Betul. And itu paling yang free yang kita boleh buat lah. Betul. Okay. And the reason why aku nak buat benda ni pun sama juga, sebab aku nak produce content ni, aku nak letak content ni dekat diorang punya social, supaya diorang boleh just jual, push everything apa yang kita buat pada hari ini, cerita pada hari ini, so that you guys yang tak tahu akan jadi tahu, and diorang dapat reach yang diorang perlukan, diorang dapat acknowledgement daripada korang semua yang dia perlukan. Dan dengan adanya voices daripada kita, the people from the social, hopefully they get the support that they need, dan kita will get a better community within ourselves. Alright, thank you so much Syafiq. Thank you so much sebab sudi kongsi dan sudi datang ke tempat aku yang panas ni. Shout out to Kopi dan Studio sebagai lokasi rasmi kita pada hari ini. Kalau korang nak datang sini, korang kena datang sini. Malam hujung minggu ada bakso tu. Bakso dia sedap gila. And all the pasta lah, benda semua, coffee dia paling best. Dan thank you so much. For full video korang boleh tengok dekat YouTube. Alright, link ada kat bawah. Dan juga kalau korang nak dengar kat kereta, ada Spotify, link pun ada dekat bawah juga. Kalau tak ada kat bawah, dekat bio mesti ada. Dan korang kena check out Pusat Jagaan Mamudah punya social. Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Ciao.